mula-mula yang banyak kan? Interest mula-mula banyak, betul. Hujung-hujung dia sikit kan? Hujung-hujung sikit. Jadi tahun pertama tu tuan bukan bayar prinsipal tuan. Tuan bukan bayar hutang tuan. Tuan bayar interest saja. Interest saja ataupun Jadi, management fee dia. Janganlah berkira-kira untuk bayar hutang awal apabila buat bisnes. Tuan fokus saja pada bayaran bulanan. Boleh bayar ke tak? Kalau boleh bayar, buat je pinjaman. Buatlah pinjaman. Ini bertentangan dengan sifu-sifu kewangan kat luar ni. Ini untuk term loan lah. Term loan lah. Kebanyakan term loan macam itu sekarang. Yang bank push pada produk-produk itu sebab siapa nak rugi. Ya, betul. Pasal bank buat bisnes. Apakah kebanyakan bank beri pinjaman kepada Sdn Bhd dengan pengarah sebagai soalan dia. Tuan punya pengalaman kan? Ya, kena jadi grantor ke tak? Bukan lagi level saya lah untuk kata pengarah tak boleh jadi tak perlu sign. Bukan level saya. Saya tak tahu. Yang saya tahu memang pengarah kena. Okay, alright. So maksudnya pengalaman Tuan Azizan sendiri memang setiap pinjaman pengarah kena jadi grantor. Dan even saya punya pengalaman sendiri pun dengan klien-klien dan saya sendiri pun memang kena jadi grantor. Kan, sebab bank dia nak mengelak dia punya risiko dia lah, mengurangkan risiko dia. Kalau cerita berkenaan dengan tak payah jadi grantor ni, biasanya dia berlaku pada company-company besar, nombor satu. Ataupun nombor dua, kita ada cagaran kepada aset-aset lain. So kita nak jadi grantor, kita cagarkan tanah kita cagarkan rumah kita, so kita tak perlu jadi grantor. So yang saya pernah lihat lah, so situasi dia macam tu. Tapi kalau kita ni yang SME biasa ni memang kena terima hakikat. Kita adalah pengarah yang akan bertanggungjawab terhadap hutang tu. Kalau kita tak mau membayar, kita juga akan menanggung kesan-kesannya lah. Tapi kena uruskan dengan baik lah. Cara nak uruskan, saya bagi tips tuan. Okay. Itulah disebabkan sebagai syarikat Sdn Bhd, tuan bertanggungjawablah terhadap diri sendiri dan jangan masukkan keluarga dalam tu. Ada isteri jangan masuk dalam tu. Jangan masuk nanti apabila tuan nak sign dengan pengarah, dengan isteri-isteri tuan, dengan tuan sekali bankrupt. Ini worst case scenario. Saya tak ceritalah. Tapi kalau masa nak sign agreement tu, saya keluarkan sekejap wife saya. Dah sign agreement baru dia masuk balik. Buatlah apa cara sekalipun. Jangan jadi grantor dua-dua pihak. Pasti bila nama dalam bank tu ada nama isteri kita ataupun keluarga kita, mesti mereka kena sign. Kena sign lah. Dan kita cara nak uruskan adalah kita asingkanlah. Biar kita saja. Kalau nak terbenam ke dalam, biar kita saja. Kita terbenam. Nanti kalau kita terbenam, isteri kita tu boleh buat lagi syarikat yang lain. Betul. Contoh, kalau isteri jangan masukkan nama suami. Nanti kalau kita terbenam, kita boleh panggil guna suami sebagai proxy. Proxy perniagaan. Alright. So ni ada soalan daripada Puan Faridah. Assalamualaikum, saya nak tanya, dalam satu company, manager accounting nampak kedudukan cash flow cukup untuk 6 bulan sahaja. Tapi business owner masih nak buat loan untuk settlekan hutang-hutang lain. Bagaimana nak beri cadangan kepada owner business? Faham tak soalan dia? Maksudnya dia masih ada cash flow, masih okey lagi, boleh bertahan 6 bulan. Kalau tanya saya, cash flow boleh bertahan 6 bulan, dia okey lah. Tapi business owner masih lagi nak buat pinjaman, nak settlekan hutang-hutang. Macam mana pandangan tuan tu? Sebagai business owner kan? Jadi saya jawab pandangan saya sebagai accountant. Saya sebagai strategis bisnes juga untuk syarikat. Memang apabila kita nak buat loan untuk bayar hutang, itu macam kita dia tak akan ada jalan kesudahan nanti. Terus untuk hutang. Jadi bisnes kita tu macam kita ditarik oleh hutang. Jadi itu naratif pemikiran yang pertama. Jadi kita kena ubah naratif itu. Sebagai strategis bisnes, kita buat loan, kita gunakan naratif yang lagi satu, iaitu untuk mengembangkan perniagaan. Duit itu digunakan untuk mengembangkan perniagaan, bukan untuk tutup hutang ni. Jadi apabila kita berfikir-fikir macam mana nak kita kembangkan perniagaan ini, duit itu dijana, hasil keuntungan itu kita boleh gunakan untuk bayar hutang dan menutup menutup pinjaman yang sedia ada ni. Itu naratif yang kedua. Apabila kita fikir naratif yang pertama, duit itu hanya kita gunakan untuk bayar hutang tu. Macam mana nak bayar hutang yang baru ni? Tapi berbalik pada tujuan asas bisnes, memang kita kena sedar yang
pinjaman ini adalah alat untuk mengembangkan bisnes. Mengembangkan bisnes, Barulah kita boleh bayar hutang tu. Bayar hutang yang kita buat bisnes yang untuk mengembangkan ni. Dan kita boleh buat something untuk duit lebihan tu. Nak bayar hutang lama ke, ataupun nak growth lagi ke. Tapi soalan Puan Faridah tadi, seumpama macam dia tak nak bagi bisnes, bos dia ni, business owner ni untuk buat pinjaman lagi dah. Jangan buat pinjaman. Okay, so kalau saya kan, kita boleh berbalik kepada cadangan tuan tadi kan, Puan Faridah boleh suggest kepada bos, kita guna kaedah lain. Kaedah yang asal tadi kita cerita, nombor satu adalah daripada customer, duit customer kan, ataupun duit supplier. Supplier hutang juga. So duit customer lah. Gitu. Mungkin boleh memberi cadangan kepada bos kan, macam mana dia nak uruskan duit tu tanpa perlu dia buat hutang baru lah. So itu rasanya nak kembangkan bisnes sekarang, on new business venture atau set up under business, sebab owner nak kembangkan dengan create a new business tiada kaitan dengan existing. Okay, alright. So maksudnya business owner tu dia nak buat pinjaman, dia nak kembangkan bisnes yang tak ada kaitan dengan existing business. Faham ke? Faham kan? So maksudnya nak buat pinjaman, nak buat new business. Pada saya lah, saya bagi pandangan saya dulu. Okay, saya punya pandangan adalah benda tu terlalu berisiko. Sebabnya ini benda biasa yang berlaku dekat business owner tuan. Ikut pengalaman saya uruskan klien-klien lah. So apabila dia rasa dia buat satu bisnes ni, dia dah sukses bisnes ni, so dia memang ada intention nak buat bisnes lain kan. Tapi kalau dia buat bisnes tu, maksudnya dari segi dia gunakan self funding, duit dia sendirilah kan. So dia buat bisnes lain, so maksudnya risiko tu rendah. Which is habis duit dia lah. Tapi bila dia buat pinjaman baru dan dia nak buat new business, so sangat-sangat berisiko pada saya, pandangan saya. Macam mana pandangan tuan, Pak? Baik, untuk kita kembangkan bisnes, yang pertamanya kita kena tahu maksud stream revenue. Okey. Jadi stream revenue kita ni, contoh bisnes saya. Okey, alright. Bisnes saya sebagai penyedia infrastruktur team building. Kita ada 3 stream revenue. Okay. Yang pertama stream revenue saya, maksud stream revenue ni adalah di mana aliran duit kita mengalir. Mengalir masuk ke mengalir keluar? Mengalir masuk. Mengalir masuk. Okey, maksudnya pipe revenue lah. Pipe revenue kita. Di mana datangnya duit kita tu. Jadi apabila kita tahu stream revenue kita, barulah kita boleh faham maksud pengembangan perniagaan ni. Contoh yang pertama, saya punya stream revenue yang pertama dalam satu syarikat adalah satu penginapan. Penginapan, okey. Yang kedua adalah makan untuk peserta. Okey. Yang ketiga adalah aktiviti. Okey. Kita ni nak kembang mana satu? Okay. Contoh, saya nak buka catering. Jadi ada kena mengena tak dengan stream revenue kita yang pertama itu? Alright. Jadi apabila ada kena mengena dengan stream revenue kita, contoh saya dah ada catering. Memang kita nak kembangkan pada projek-projek caterer, restoran atau projek-projek tender kerajaan. Supply makanan. Kita set up satu tim. Jadi itulah dinamakan sebagai pengembangan bisnes dan kita boleh untuk maksudnya kita boleh mempertimbangkan untuk dapatkan loan. So maksudnya itu kita memang dah ada experience, contoh dari makanan tu memang kita serve makanan kepada peserta-peserta, dah ada dia punya laluan dia, betul kan? Cuma kita nak kembangkan dia saja kan. Betul. Tapi kalau contohnya macam tuan tiba-tiba nak buka kedai tayar. Jadi itu bukan sebenarnya pengembangan. Itu bukan berkembang jadi amat berisiko apabila kita nak meminjam duit bank. Amat berisiko. Kita tak tahu sepak terajangnya macam mana. Betul. Okey. Even apabila kita nak mengembangkan bisnes kita melalui stream revenue yang kita ada, yang saya kata tadi, makan kita tu, makanan kita nak pergi ke restoran, pun tinggi risikonya. Sebab sepak terajangnya pun lain juga. Ya, betul. Apatah lagi kalau saya nak buka kedai tayar. Kita tak tahu apa asal usul bisnes tu. Alright. Okay, so kena clear lah apa itu pengembangan bisnes kan. Ini kita di luar tajuk jauh, tapi ada kaitan lah dengan pinjaman, which is kalau benda tu memang benda baru, bisnes baru yang kita nak buat, memang sangat-sangat berisiko lah. Memang mana-mana orang pun takkan suggest untuk buat pinjaman bank lah kan.
Kebanyakan orang lah, kebanyakan orang. Bukan mana-mana, maksud bila cakap mana-mana ni macam semua orang pula kan. Tapi kebanyakan advisor ataupun business owner sendiri pun tak galakkan untuk buat benda baru dengan pinjaman kan. Betul. Kita kena pasti, adakah itu betul-betul adalah bisnes baru atau itu adalah pengembangan bisnes kita mengikut roadmap kita. Itu sebab apa-apa pun sebagai pendiri bisnes, kita perlu ada roadmap tahunan kita. Contoh sekarang 2023. 24 tuan. 2024. Okey, 2024 kan. Kita sudah berfikir-fikir. Apa roadmap kita 2025. 2025 dah kan. 2025, 2026, 2027. Kita sudah berfikir-fikir. Betul. Yang mana tugas ni memang staff tak fikir lah. Betul. Tahun ni apa yang berlaku? 2024 ni dah dirancang. Apa yang terjadi? Tak dirancang tahun lepas. Dan biar staff lah. Biar staff lah jalan kan? Ya, betul. Kita 2025. Okey, alright. So saya nak recap balik tuan. Kan? Nak recap balik. Tadi satu adalah credit card. Fasiliti yang Tuan Azizan pernah guna. Nombor dua adalah term loan. Term loan ni dapat duit. Dapat duit selepuk dan kita gunakan. Okey. Ada yang ketiga. Benda lain. Yang Tuan. Sebelum kita pergi nombor 3. Nombor 2 belum habis lagi. Belum habis lagi. Dah banyak ni. Saya memang untung lah siapa yang join hari ni kan. Memang sangat-sangat untung Tuan Azizan buat sharing ni kan. Saya rasa macam melebihi daripada sangkaan saya ni dia punya sharing ni. Kan, terima kasih tuan. Yes. Apa? Yang nombor 3 ni adalah overdraft. Tak, nombor 2 kata nombor 2 belum habis. Nombor 2 belum habis. Nombor 3 overdraft ni biar dulu sebab overdraft ni lain, jarang digunakan oleh syarikat lah. Okey. Nombor 2 adalah term loan. Jadi tadi saya sebut nombor 1 credit card, nombor 2 adalah term loan. Apabila tuan hanya memerlukan pendanaan hanya sekadar 100,000 ataupun 50,000, gunalah credit card. Tak perlu guna term loan. Term loan ni tuan fikir kalau tuan kata nak pinjam 500,000, barulah buat term loan. Setakat 100,000 tak perlu buat term loan. Macam tu tuan Ya, gunakanlah credit card. Sebabnya tuan, menarik ni. Ni fakta menarik. Dia sedikit bertentangan dengan saya punya ideologi tuan. Okey, macam mana? Kita sebagai pendiri bisnes, bank ni memang suka bagi limit yang tinggi. Okey. Alright. Saya walaupun saya tak ada letak dalam Standard Chartered, bank beri saya limit 120,000. Okey, alright. Untuk tahun yang pertama. Tahun pertama kita saya mula 30,000. Disebabkan kita ada banyak cawangan, saya buat keputusan, okey, cawangan ni guna Standard Chartered sebagai PT Cash. Kita gantikan. Saya kata tadi, credit card bukan dibayar sebab kita tak ada duit. Kita tukar PT Cash tu jadi method of payment lah. Credit card. Bila kita guna guna credit card tu, bank telefon. Tuan, kita nak naikkan 120,000. Kita naikkan. Jadi sudah dapat limit 100,000. Tuan call, tuan mesti membina hubungan yang baik dengan orang yang menguruskan kredit kad kita. Kredit kad adalah satu-satunya pinjaman yang kita boleh dapat duit sedebu. Kita kata duit sedebu ni dengan kadar interest yang rendah dari term loan. Apabila kita ada disiplin lah. Ini kita ada disiplin lah kan. 2 tahun syarikat kita ada pengalaman membayar hanya 2.99%. 2.99% ya? Ya. Tapi maksudnya dengan pengurusan yang cekap lah. Saya boleh cakap dia pengurusan yang cekap. Tapi kalau orang yang tak cekap, dia boleh jadi sampai 18% tu. Bukan kredit kad saja. Apa-apa loan sama. Okey, alright. Apa-apa loan saja. Jadi untuk disiplin yang ada ini, untuk loan yang 100,000 ni, contoh, gunakanlah kredit kad. Bank boleh bagi rendah. Kita boleh berunding dengan bank. Boleh berunding Apabila lagi-lagi kalau bank kata kita ada promosi. Sudahlah promosi. Dan kita tak ambil lah. Tuan, kita tak ambil. Tapi kalau tuan kata boleh bagi rendah lagi diskaun, saya akan pertimbangkan ambil. Macam tu lah. Kita runding. Runding dengan wakil bank. Akhirnya ada kadang-kadang 6 bulan. Contoh, petender lah. Yang nak tender ni kan. Tender kan, contoh tender kantin atau tender kontrak-kontrak bangunan.
duit kena keluarkan dulu. Betul. Biasa kerajaan akan bayar kemudian. Paling kurang 3 bulan baru bayar. Kita boleh convert kepada term loan juga. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pun ada. Dan runding lah. Dan berapa persen ni kita tak boleh jamin. Sebab ini semua adalah berkaitan dengan seni berunding lah. Berunding. Okay, alright. Tuan, kita pernah dapat 0% untuk setahun. Serius lah? 0%. Wow. Untuk pinjaman bernilai 100,000. Tengok tu, 100,000 0%. Okay, so kita kena belajar berunding. Saya pun tak pernah dapat lagi. Saya tahu, kenapa bank bagi 0%. Dengan harapan kita tak bayar. Kita bayar lambat. Macam tu pula? Jadi kita punya bacaan lah. Okay, right. Jadi bila bayar lambat, interest akan jadi tinggi. Okay. Saya ni, kalau tuan boleh tolong potonglah dalam Zoom nanti. Untuk yang dengar ni, saya nak bagi tahu tuan, bank adalah alung. Okay, alright. Alung yang berdaftar. Harap potong Alung yang berdaftar. Alung berdaftar lah. Ya. 15% setahun. 15%. Ya. Jadi bank ni pun tahu kita akan masuk trap. Ini potong ni tuan. Kita akan masuk trap dengan 0% tu. Okay. Tapi apabila kita ni dah ada disiplin yang baik, kita ambil sajalah dengan senang hati. Contoh tuan bayaran 100,000, 0% dalam masa setahun. Kita ambil. Sebab kita banyak nak gunakan untuk pendanaan beberapa projek pengembangan bisnes kita. Jadi, so berbalik tadi, whatever offer yang kita dapat, kan, dia macam perangkap lah kan. Kita tengok macam dalam perangkap ada makanan kan. So kita tengok sedap ni kan ambil. So kalau kita ambil dengan berhati-hati tak kena lah kan. Ya. Okay. Kita pandang ni sebagai strategi bank. Strategi bank. Untuk mendapatkan pelanggan. Keuntungan Jangka panjang lah. Keuntungan jangka panjang. 0%. Kalau tak dibayar, 15%. 15%. Ada soalan tuan? Ada soalan. Up to 100%, interest 2.99 short term. Okay, Puan Farida. Ini yang setelah kita jalankan rundingan. Belum tentu Puan akan dapat deal tu ataupun mungkin Puan akan dapat deal yang lebih baik. Oh, lebih baik ya? Ya. Okay, alright. Bergantung pada rundingan kita dengan pihak bank. Jadi tuan, kalau kita ni sekarang ni tak buat pinjaman, belum ada berfikir untuk buat pinjaman, kita buat baik saja dengan staff-staff bank yang menguruskan kredit kad kita. Kita tak tahu pada masa akan datang mungkin kita perlukan. Betul? Contoh, kita dapat tender. Biasa dengan tender tu, sale kita menaik 3-4 kali ganda. Kita perlukan duit yang segera. Betul. Untuk mendanai tender itu. Projek itu. Tender daripada kerajaan ataupun tender dari kerajaan swasta. Bukan kerajaan swasta, syarikat. Dalam rekod dunia ni, dalam banyak-banyak produk, duit kredit kad tu boleh dapat. Boleh dapat. 24 jam boleh dapat kredit kad. Jadi itu game yang kredit kad lah. Okay, alright. So yang kedua tadi term loan kan. Term loan tu yang saya nak katakan tadi, interestnya pun boleh dirunding. Interest boleh. Tuan mesti runding interest. Jangan terus naik. Betul. Jangan terus naik. Dia sebenarnya, kalau nak cakap interest ni sebenarnya memang boleh runding lah. Even kalau kita beli kereta pun, kan. Ya. Boleh runding dia punya interest kan. Bank bagi cakap 2.99 kan. Tinggi ke? Saya nak 2.14. Bukan pinjaman sahaja tuan. Supplier, kita nak buat supplier financing, nak dapatkan duit daripada daripada supplier, kita kena runding. Runding lah kan. Bisnes ni semua kena runding. Betul. Supplier pun kena runding, dengan customer pun kita kena runding. Jadi rundingan ni memang wajib sebagai dari bisnes lah. Puan nak Azlita tanya kan, kredit kad ni maksudnya anda personal ke anda company kan? So dua-dua boleh kan tuan? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Tuan Azlita, kredit kad ini kita boleh gunakan untuk personal ataupun anda bawah Sdn Bhd. Yang pentingnya nanti, macam tuan accountant maklumkan pada saya, rekod kita jaga dan kita buat dalam bentuk proses yang betul. Untuk proses auditing. Okay, right. So kita barulah kita masuk ke nombor 3. Nombor 3 iaitu overdraft. Mungkin saya rasa ramai orang dah tahu pasal overdraft.
Overdraft ni pada saya dia macam credit card juga. Credit card juga, tapi dia tak dapat kad lah kan. Maksudnya kita boleh guna duit tu bila kita nak, dia dah setkan facility kita bila kita, dan kaedah penjimatan dia punya interest ataupun faedah tu pun sama macam credit card. Maksudnya kalau kita guna 20 hari kita bayar, dia tak dia punya charges dia tu tak tinggi lah. Ya. Betul? Ya. So maksudnya macam ni kita tak dapat duit. Apabila overdraft ni kita tak dapat duit, tapi kita dapat dia cakap kita boleh guna certain amount. Contohnya 500,000. Kan? So kita boleh guna 500,000 tu, guna bayar kan. Ya. Betul. So tuan ada guna overdraft juga? Kita ada gunakan overdraft. So compare overdraft dengan term loan pula, macam mana? Baik, contoh term loan kita dapat 1 juta ataupun 500,000 lah sebut. Apabila kita nak gunakan 300,000 term loan, bank bagi 500,000. Kita memang betul-betul gunakan 300,000 untuk mengemalkan perniagaan. Jadi kita tak guna 200,000 tu. Okey. Jadi 200,000 tu tukarlah dalam bentuk overdraft. Okey, alright, faham. Pembayaran overdraft ini adalah apabila kita guna, baru kita bayar interestnya. Betul. Bila kita bayar balik semua, interest tu akan berhenti. Betul. Tak seperti term loan. Duit tu 500,000. Contoh kita tak bayar, kita tak guna dalam tempoh setahun. Kita buat loan, kalau saja nak buat loan, tiba-tiba dalam tempoh setahun tu kita tak tahu apa nak buat. Okey, right. Jadi kita bayar faedah tu ada dalam bank. Dan tetap dikenakan interest. Overdraft tidak. Overdraft tak tidak. Overdraft, apabila ada overdraft 300,000, duit tu tak bergerak keluar. Bank tak kenakan bayaran terhadap overdraft. Dan tuan, kita perlu ingat, bank akan psycho kita untuk gunakan. Akan call kita. Kalau pasal overdraft tu dia akan call. Ya. Bank akan call kita supaya gunakan overdraft tu. Tuan tak perlu guna lah kalau tak ada keperluan. Okey. Yang ni saya tak pasti. Yang ini adalah berdasarkan cerita daripada klien ataupun kenalan-kenalan. So overdraft ni kalau kita tak guna, adakah dia akan sekat facility tu? Atau ada pengalaman macam tu? Tidak. Tak ada. Semua performance bank akan jatuh lah. Saya kata tadi bank adalah entiti perniagaan. So dia akan cakap kita lah, kalau tuan tak guna saya akan stop. Macam tu lah. Tuan perlu rujuk pada bank lah. Pada yang terbaiknya pada polisi lah. Polisi, tawaran yang dibagi tu lah. Pada surat masa offer letter tu kena rujuk. Ada term loan yang mereka tak boleh tolak sesuka hati. Contoh 300,000. Ada overdraft yang ditolak 50,000 selepas 3 tahun. Tinggal 250,000. Alright. Kita guna ke kita tak guna ke, tinggal 250,000. Dia akan tolak juga 50,000. So ada macam-macam lah. Walaupun kita guna secara aktif. Okay. Right. Saya pun ada juga bertarung dengan bank. Kenapa tolak kita punya overdraft? Kita guna bayar, tolak juga. Sebab overdraft kita pada sebelum COVID tu kita ada 300,000 dulu. Kita guna secara aktif. Tapi bila lepas 2 tahun, overdraft tu tinggal 250,000. Dia turunkan. Bukan sebab kita nak guna tak guna, tapi disebabkan oleh kita punya agreement dengan bank. Right, so soalan saya. Ni soal, kalau ada orang lain okey, saya nak tanya tuan-tuan dan puan. Biasa dengar tak pasal overdraft? Boleh komen. Biasa dengar ke tak biasa? Overdraft. Ada yang nak tahu pasal overdraft? Saya nak tanya tuan. Tuan punya overdraft, ada orang cakap overdraft mestilah tak biasa Okey, overdraft mestilah diletakkan dengan FD. Tuan punya overdraft ada FD ke tak ada? Kita ada overdraft yang ada FD. Baik, saya terangkan bagi mereka yang tak biasa dengan FD ni. Fixed deposit FD FD adalah fixed deposit yang bahasa senangnya duit tu bank ambil untuk mereka menjalankan perniagaan. Contoh kita ada 500,000 dalam tangan. Kalau apabila kita letak FD tu dalam akaun, kita akan dapat 1% ataupun less than 1% sebagai keuntungan lah. Apabila kita letak pada FD, kita akan dapat 3.5% dan ini kita boleh runding juga tuan. Boleh juga? Saya memang 2 bulan sekali kita call. Puan letak saya 2.1% ni interest. Saya akan letak 3-4 tahun FD contoh. Jadi nanti pegawai bank akan pergi berjumpa dengan bos mereka. Bos,
ini pelanggan dah letak 2 tahun dalam FD. Saya malulah nak bagi 2%. Jadi kita dapat 3 ke 4%. Macam tu. Ini duit yang tak digunakan lah. Jadi boleh runding. So maksudnya kita ada duit cash, kita letak kat fixed deposit, kita dapat faedah daripada situ, fixed deposit. Ya. Okay, lepas tu kita gunakan untuk buat overdraft. Ya, buat overdraft. Kadang-kadang sebagai orang yang bukan bisnes tak faham tuan. Tak nampak. Saya dulu pun tak nampak mula-mula. Saya pun tak nampak juga dulu kan. Kenapa overdraft ni 1 juta? Lepas tu kita boleh buat OD. OD 1 juta juga. Dia one to one. One to one. Basic lah penggunaan. Kenapa letak FD 1 juta dan overdraft pun dapat 1 juta. Jadi duit FD tu kita tak boleh usik sebab kita dah cagarkan. Dia dah cagarkan untuk facility overdraft lah. Betul. FD. Kalau kita tak cagar pun kita tak boleh usik. Apabila kita usik nanti FD tu interest dia tak dapat lah. Void lah. Jadi tuan yang ni tak faham tak apa. Tak faham tak apa. Yang ni nanti yang nombor 2 tadi kena faham. Okey. Kita letak FD 1 juta. Betul. Kerajaan bank bagi kita 1 juta balik. Bagi 1 juta balik. Kenapa kita tak gunakan FD kita tu? Kenapa lah? Okey, alasan dia adalah FD kita kena simpan lagi lama lagi bagus. Apabila lagi lama bank akan bagi offer yang lebih baik. Kita tak boleh ambil tiba-tiba. Jadi bila kita ambil tiba-tiba, FD kita interest keuntungan kita yang selama setahun kita simpan tu 6 tahun kita simpan ikut agreement habis. Saya bilang. Okay, alright. Kita nak guna duit ada satu cara iaitu OD, overdraft. Bank bagi 1 juta sebabkan kita sandar 1 juta. Betul. Okay, bank bagi 1 juta. Dan 1 juta tu pun sebenarnya kita nak guna dalam sebulan aja contoh. Kita gunakanlah overdraft. Sebab interest 1 bulan tu dibandingkan dengan keuntungan FD 1 tahun tu lebih banyak FD 1 tahun. Okay, alright, faham. Kalau kita tarik saja FD tu, dia dah tak dapat langsung. Dah tak dapat lah. Okay. Jadi itu sebab bank bagi kemudahan OD. Dan apabila rekod kita makin baik, bank akan bagi 1 to 2. Kita letak 1 juta akan dapat 2 juta. Dan pernah direkodkan 1 to 5. 1 to 5? Yes. Wow. 1 to 5 ni maksudnya macam ni Maksudnya kita ada FD, tadi Tuan Azizan punya contoh 1 juta. So maksudnya kita dapat overdraft 5 juta. So maksudnya kita ada free cash flow yang kita boleh guna 5 juta. Ni overdraft ni facility macam tu lah. Maksudnya tiba-tiba je kita nak pakai 2 juta contoh. Kita juta-juta. Terendah sikit boleh kan? 100,000 lah. Panjang lah ya. Okey, pertama kita balik pada juta. Contoh tiba-tiba kita pakai 2 juta, kita boleh terus je ambil duit daripada bank 2 juta tu untuk kita gunakan. So maksudnya facility kita tadi overdraft dia sampai 5 juta. Kita boleh ambil sampai 5 juta lah. Tapi dia punya faedah yang dikenakan ataupun interest ataupun perkongsian profit dan apa-apa term lah yang digunakan oleh bank tu, maksudnya faedah dia di charge mengikut berapa banyak kita guna. Dia bukannya contohnya facility tu 5 juta, dia kenakan charge 5 juta, based on 5 juta tu tak. Maksudnya kita boleh guna sampai 5 juta tapi kalau kita guna 1 juta je, interest dia based on 1 juta. Betul kan Betul tuan. Dan berapa lama pula kita bayar dia kan? Ya betul. Bank ada strategi. Kita pun perlu fikir strategi kita supaya biarlah bank nak menang, kita pun menang juga. Kita pun menang juga. Jadi itu overdraft yang bersandar. Ada juga overdraft yang tidak bersandar. Kita panggil clean overdraft lah. Maksudnya bank tak perlukan apa-apa cagaran untuk dapatkan overdraft. Dia perlukan apa tuan? Tak perlukan audit report. Audit report. Mesti ada audit report. Memang ada overdraft yang tak perlukan cagaran pun. So dia perlukan kita punya rekod kewangan yang cantik, kena ada audit report dan kita boleh apply lah. Saya nak bagi perbandingan. Pengumuman. Okey, alright. Pengumuman sebagai kuasa bila? Businessman yang bertanggungjawab lah. Okay, right. Susah nak dapatkan 1 to 2. Susah nak dapat ya? Susah nak dapat. 1 to 3, 1 to 5 lagi lah susah. Cuma ada. Ada lah. Susah. Dan overdraft ni salah satu method saja. Method yang ketiga.
Okay, alright. So untuk soalan daripada Puan Shah Ibrahim. Salam Tuan, boleh tak share FD mana yang recommended? Recommended tu. Okay, baik. Bila kita buka internet, kita akan search. Betul. The best FD, the best interest dalam internet. Akhirnya bank yang terbaik adalah bank yang kita masukkan duit. Yang kita tu kenal manager. Oh, okay, right. Tuan, apabila tuan berniaga, apabila 2 tahun tuan tak kenal manager bank tu, tuan tukarlah bank tu. Tukar bank 2 tahun dah berniaga, kita ada bank amount 100,000, 200,000. Manager bank tak pernah jumpa tuan, tuan tukar saja. Tukar. Tapi kena ada duit banyak lah kan. Kalau duit baki tiap-tiap bulan RM10, tak payah lah. Nizam. Okay, alright. Okay. So tadi kita dah cerita pasal overdraft. Mana satu yang lebih baik memang nak kena tanya lah kan. Nak kena tanya dan nak kena nego lah cerita dia. Ya, FD yang terbaik adalah FD dalam bank yang kita masukkan duit. Yang kita guna lah. Kita. Yang kita guna lah. Dari situ, memang pada asasnya FD tu akan rendah interest. Kita boleh nego yang second layer dan nego lagi sekali. Jadi pastikan tuan-tuan dan puan nego 2 kali perjumpaan. Dan ingat, kita perlu ingat, FD ini game dia bukanlah interest semata-mata. Dia lebih kepada relationship. Baik, relationship betul. Baik kita pergi pada unit trust, baik kita pergi ASB, SNB, terima kasih tuan. Baik kita pergi kepada koperasi yang ada bagi keuntungan 15%. ASB boleh bagi keuntungan 5%. Tabung haji lagi. Tabung haji. Masukkan KWSP pun. Banyak juga. Tinggal lagi KWSP tak boleh keluar lah. Sekarang ni orang masuk dekat Tashenggo lah. Tashenggo, betul. Banyak. Betul, saya setuju. Dia bukan game interest lah. Bukan game interest. Kita nak dapat pendapatan dekat situ. Dia adalah game mewujudkan relationship dengan nak bagi bank sayang kita lah kan. Ya. Ilmu untuk mewujudkan hubungan dengan bank. Apabila kita perlukan overdraft, contoh kita ada 100,000, kita perlukan 200,000. Cuma yang berbalik pada inilah macam tuan kata tadi, rekod kita. SB boleh ke untuk insident berat? Memang tak boleh. SB memang untuk Bumi Putra kan? Ya, SB untuk akaun personal lah. Personal. Okay, right. Okay, ada lagi fasiliti lain yang tuan nak share? Tak ada. Tuan pernah dapatkan fasiliti yang tadi tu, apa nama dia? Factoring daripada bank. Maksudnya mencagarkan projek-projek. Pernah? Kita gunakan sebagai untuk meningkatkan keyakinan bank. Factoring kita tak pernah. Oh, tak pernah. Factoring ni maksudnya adalah kita ada satu projek. Saya tak pasti tuan, saya tak boleh nak. Okey, dia ingat, sebab dah lama sangat. Oh, dah lama sangat. Factoring ni contohnya kita ada satu projek, kita ada satu offer letter untuk buat satu projek. Contohnya ₹1 punya projek kan. So kita perlukan modal nak buat projek ni kan. Tapi kita tak ada fasiliti lain ataupun fasiliti yang kita ada kecil kan. So kita pergi cagarkan dia, umpama kita cagarkan kita punya offer letter tu kepada bank. Okay, so bank akan tawarkan kepada kita, okay, dia bagi kita 80% contohnya. Dia bagi 800,000. So kita guna 800,000 tu, nanti pembayaran dia akan create satu akaun lah. So pembayaran mestilah melalui akaun yang dah disetkan tu. So contohnya projek tu government bayar pada projek tu dan dia akan ambil duit tu. Dan dia ada interest yang dia ambil lah. So dia ada portion dia. Jadi contohnya bayaran dah 100% dan 20% tu confirm akan dapat balik kat kita. Tapi ada interest yang bank ambil. Macam tu lah. So kita dapat upfront duit modal lah daripada bank. Bank dia hire kita untuk projek lah. So itu kategori factoring lah. So dia boleh jadi berulang untuk projek yang berterusan. Factoring, ya saya memang ada dengar factoring punya pendanaan ni. Tapi saya nak betulkan balik. Apa? Bukan nak betulkan, saya nak tambah. Tambah. Okey, tadi saya katakan saya dah keluarkan statement tentang bank. Alung berdaftar. Tarik balik. Saya tak tarik balik. Lebih baik buat loan dengan Alung berdaftar ni. Lebih baik lah. Ya, walaupun kredit kadnya contoh 15% per annum. Dia per annum tuan. Per annum. Alung dia tak berdaftar ni 15% per month. Per month. Okay, alright. Per month. Memang jauh beza.
Okey. Orang kata credit card interest rate tinggi, saya kata tak betul. Oh, ada lagi tinggi ya? Pergi dekat loan 15% sebulan. 15% sebulan 15%. Tuan imagine ya, cara kiraan dia, contoh tuan buat loan RM100. Tuan buat loan RM100, kemudian apabila bank buat kita katakanlah 15% yang kita katakan tinggi interest itu, kita perlu bayar RM15. RM15 setahun. Setahun. Jadi kita pinjam awal tahun. Ujung tahun kita cuma bayar RM115. Betul. Dengan alung yang tak berdaftar, kita pinjam awal tahun RM100. Ujung tahun kita kena bayar RM15 kali 12. Betul. 100 berapa tu? 200 lebih. Nah. Betul? Jadi dah 180 meminjam dengan bank. Janganlah meminjam dengan alung. Ni himat masyarakat lah. Pesanan jangan pinjam dengan alung lah. Ada soalan. Okey, alright, ada soalan. Puan Nik Sarwani, selain daripada bank, pembiayaan di bawah MARA, SME Code dan lain-lain, Tuan Aizah ada pengalaman. Saya tidak minta pinjaman dengan bank-bank yang meminta kami untuk melaporkan pelbagai-bagai laporan. Kita tidak. Tak pergi lah. Kita nak benda mudah. Audit. Kita hantar audit. Bank yakin dengan audit kita? Dah lah. Kita ambil dekat loan dekat situ. Kita nak fikir macam mana nak mengembangkan perniagaan dengan bank lah. Dengan cara kita lah. Okay, alright. So saya punya pandangan pula untuk pembiayaan di bawah MARA, SME Corp, semua agensi kerajaan ni lah. So yang tu boleh, kalau kecil-kecil contohnya macam selain daripada tu biasanya orang buat tekun kan. So yang tu dia simple je, just bayar je. Cuma bayaran dia sebenarnya agak cash flow, in term of cash flow dia agak tinggi sebab dia ada saving dia lah. Kan, satu dia punya faedah, satu lagi saving dia, so bayaran dia tu agak tinggi. Dan boleh pergi sana, tak ada masalah pun. Pergi untuk permulaan contohnya. Kita Tuan Azizan okey. Sharing dengan Tuan Azizan lah, Tuan Azizan pernah berpengalaman untuk buat pembiayaan yang besar. Kalau tuan-tuan nak mula dengan kecil, boleh pergi pada saya lah. Boleh pergi kepada agensi-agensi. Tapi dia akan ada macam-macam lah. Macam-macam, contohnya kejap lagi dia tanya nak buat apa. Oh, nak beli mesin, kena ada quotation. Kan, nak buat renovation, nak kena ada gambar. So ada, kerja dia lebih renyah, tapi dia punya dari segi faedah, dia memang rendah lah. Dia memang rendah. Okay, so tak ada masalah pun pergi. Boleh cuba, tak ada masalah. Pinjam, okay. Pinjaman atas yang berhad, kemudian beli hartanah atau rumah. Tu macam mana mainannya? Wow. Itu dah kategori kreatif lah. Kreatif penggunaan duit ni sangat-sangat berisiko. Kan? Sangat-sangat berisiko kalau kita memang tak ada ilmu yang cukup, tak ada disiplin yang cukup, dia boleh menghanyutkan kita lah. Ke tuan ada buat juga? Rahsia. Okey, baik. Pandangan lah, bagi pandangan. Saya boleh katakan, pinjaman ni ada seninya yang kita bincangkan sekarang ni. Beli hartanah pun ada seninya. Okey. Jadi rujuklah pada pakar hartanah. Apa seni-seninya. Saya tak boleh nak komen lah. Ni dia boleh pakai tajuk yang lain. Dan mungkin ilmu saya masih lagi tak menyeluruh dalam hartanah pun. Sebab ni bukan bidang kita. Tapi yalah, kalau dari segi perakaunan, maksudnya okey, satu pinjaman kepada company, dan hartanah tu, kalau hartanah tu kepada peribadi pula kan. So dia dah umpama macam owner syarikat tu pinjam duit company. Yang duit kami, lepas tu dia pergi melabur untuk diri dia sendiri. So salah satu mungkin benda tu jadi salah. Sebab kadang-kadang kita ambil facility, facility tu dia dah ada term. Betul. Dia ada term. Duit tu boleh guna untuk apa. Kan, saya pernah ada satu facility dia tulis situ, nak bayar dividen pun kena dapat approval dia. Bank pun boleh tahu. Boleh tahu duit tu digunakan untuk pengarah. Dalam audit kita ada nampak pengarah. Betul. Dia beli tanah atas nama sendiri. Kita akan buat pinjaman lah. Letak duit tu bawah director punya amount. Amount due from director. Amount tu akan tinggi. Apabila amount tinggi, memang akan ada masalah terhadap pinjaman kita. Okay, right. So kalau boleh elakkan lah. Okay, right. Okay, so tadi kita dah cerita dah 3 jenis. Ini memang benda biasa lah. 3 jenis facility yang digunakan oleh orang bisnes kan. Berbalik tadi, credit card, term loan, overdraft.
Okay, yang mana belum pernah guna, boleh cuba. Tapi nasihat dia, kejap lagi lah kita bagi nasihat dia kan. Saya cuma nak tanya kat tuan kan, kita cerita berkenaan dengan facility bank. Nombor satu nak ni, tuan ada ambil duit daripada funder mana-mana tak? Kita ada. Pernah? Ada ambil. Pernah. Okay, so saya nak tanya tuan, mana satu yang lebih tuan prefer, ambil duit funder ataupun duit bank? Susah dia nak jawab tu. Mana-mana je. Mana-mana je. Sebab ini kita nak dapatkan dana kan. Cuma yang saya katakan tadi, bila kita nak ambil duit daripada pelabur, pelabur tu mesti sebaik-baiknya adalah orang bisnes. Orang bisnes. Okay, right. So saya nak tanya tuan lagi sekali. Antara facility bank dengan duit pelabur, mana satu pilihan tuan? Katalah tuan perlukan 100,000 sekarang ni. 1 juta lah untuk Tuan Azizan, 1 juta. So tuan dah dapat dua-dua offer, pelabur dengan bank. Mana satu yang tuan ambil? Panjang dia fikir tu. Panjang dia fikir. Mana satu tuan nak ambil? Kita bergantung pada strategi lah. Bergantung pada strategi investment. Kita tak tahu sebab perniagaan ni penuh macam main catur. Kita ni lah yang memutuskan apa yang terjadi. Dan setiap pilihan tu ada lebih, ada kurang je lah. Okey, alright. Tuan lebih baik apabila tak apabila ini worst case scenario lah. Okey. Lebih baik tuan bermasalah dengan bank. Dengan bank daripada masalah dengan orang. Okey, right. Saya dah tengok dah orang yang bermasalah dengan orang ni macam mana kehidupannya. Dan saya dah tengok dah orang yang bermasalah dengan bank ni macam mana dia susun balik kehidupan selepas bermasalah tu lah. Selepas bermasalah. Okey, alright. So saya pun berpendapat benda yang sama juga. So maksudnya pada saya, kalau saya diberi pilihan macam tu, saya lebih prefer untuk bank. Tapi setiap orang berbeza. Ya. Untuk tuan-tuan, orang takut tak boleh keluar negara kalau bankrupt. Boleh aja. Boleh je kan. Saya ada kawan yang bankrupt keluar je negara, keluar negara. Dan apabila kita tak boleh bayar, bank takkan minta lah pembayaran tu apabila dah masuk kita ke dalam bankruptcy. Apabila mahkamah arahkan, walaupun pinjaman kita tu 1 juta, mahkamah arahkan bayarnya 1,000, bayar je lah. 1,000 dan bank takkan ganggu. Dan kalau kita tak bayar 1,000 tu pun bank takkan ganggu. Okey, alright. Cuma bila kita bayar 1,000 tiap-tiap bulan, kita bolehlah keluar negara. Kita mohon lah kan. Mohon aja. Kita mohon je. Jadi lebih baik kalau saya ialah generally baiklah buat masalah dengan bank. Okey. Okey, itu pendapat Tuan Azizan dan juga pendapat saya. Mungkin tuan-tuan berpendapat yang berbeza. Loan dengan funder tak ada record. Should be better kot. Okay, memang betul lah. Memang dengan funder dia tak ada record, tapi dia ada kesan-kesan dia yang lain lah. Kesan ke depan lah. Okay, alright. So kita dah sejam setengah ni. Panjang betul lah. Tuan boleh bagi tak kita nak buat tips lah. Macam mana nak dapat pinjaman ni? Tips? Tak ada tips lah tuan. Memang rekod. Adalah rekod resit daripada belanja tu. Tuan apabila perniagaan tuan dah berkembang, pastikan resit tu disusun lah. Janganlah bagi sedebu dekat ni, selonggok dekat auditor, dekat tuan accountant. Susun lah satu muka surat, satu resit. Satu surat bagi pada auditor dan follow up. Perlu follow up pada auditor. Betul. Auditor pun banyak kerja juga. Betul. Jadi bila tuan hantar rekod tu, memang tak boleh siap esok. Ambil masa 2 bulan, ambil masa 3 bulan dan perlu rajin follow up. Oleh itu, apabila tuan dan puan-puan bercita-cita untuk buat loan, mulakan sekarang. Kerja ni mula sekarang. Susun dia sekarang lah. Susun resit. Yang pertama lah, susun resit. Apa kerja kemudian nak catat apa, debtor aging ke, income statement ke, balance sheet, itu semua kerja tuan accountant. Alright. So untuk Sdn Bhd, kalau kita nak buat pinjaman, ya sekarang ni ada pinjaman yang clean loan, which is interest dia agak tinggi. Tapi dia boleh bagi pinjaman tanpa ada audit report pun. Itu untuk perniagaan yang baru lah. Tapi kalau kita dah lebih pada 2 tahun, confirm dia nak minta audit report. So kita kena nombor satu jaga rekod kewangan dan audit report kita lah. Ada pernah juga
Maksudnya nombor satu kita kena buat sale. Pada saya lah, kita kena buat sales dulu supaya naikkan sales, supaya kita boleh dapat pinjaman. Sebab jumlah pinjaman tu bergantung kepada jumlah sales kita. Tuan setuju ke tak setuju? Tak setuju. Nampak muka tak setuju je. Ya, memang. Memang lah. Bank sangat mahu tengok. Even sebab auditor kita tahun lepas. Takkan dapat tahun ni punya. Betul. Auditor report. Kita nak buat loan hari ni. Kita gunakan auditor tahun lepas. Jadi bank tu akan tengok statement kita semasa. Statement bank kan? Dia akan persoalkan kita. Kenapa tahun lepas 5 juta, tahun ni 4 juta. Memang big thing bagi mereka. Perkara besar bagi mereka. Okay, alright. Jadi tahun ni tuan dah buat 3 juta. Tahun depan mesti 4 juta? Mesti 4 juta. Okay. Kalau kurang, susah lah. Bukan susah. Dia macam kes saya. Saya nak tambah. Contoh sekarang dah ada 1 juta, nak tambah 1 juta. Susah lah. Susah lah kan? Susah lah ke depan. So memang kita kena tingkatkan sales kita. Dan kita kena jaga rekod kita kan. So bank dia macam tadi lah kita cakap kan, bank dia tak suka tengok orang, dia tak bantu, dia tak bagi pinjaman kepada orang susah kan. Ya betul. Dia bagi pinjaman kepada dia bagi pinjaman kepada orang yang ada duit kan. Yang ada duit betul. Orang yang ada duit ni pun kadang susah juga. Betul. Jadi mereka tu cari orang susah. Cuma orang yang susah ada duit. Ada duit. Yang ada duit dalam bank. So kita kena tunjukkan yang kita ada duit dalam bank. Maksudnya aktif duit masuk keluar dalam bank tu kan. So in term of dari segi dia kira duit masuk tu as if macam jualan lah. Kan macam Tuan Azizan cakap tadi. Tahun lepas 4 juta tapi dia kira duit masuk tahun ni 3 juta je. So ini menceritakan kenapa banyak pemain industri prefer buat loan walaupun dalam bank mereka tu ada duit. Okay, tuan ni imagine lepas balik ni tuan puan boleh buat homework. Yang mana homework dia adalah tuan puan ada 1 juta dalam bank sebagai FD. Okay, 1 juta. Dan FD tu tuan puan dapat 4% keuntungan. Kemudian tuan puan perlukan 300,000 saja untuk loan, untuk buat satu projek. Jadi peniaga lama, peniaga yang dah main game-game loan belum ni, dia takkan usik 1 juta. Betul. Dia akan gunakan 300,000 facility tu untuk digunakan. Dan tuan puan cuba buat kiraan projection selama 5 tahun. Mana yang lebih untung? Itu homework untuk tuan dan perempuan. Okey, homework boleh hantar kepada MR. Saya jamin tuan-tuan perempuan akan tak usik 1 juta tu. Akan guna 300,000 tu. Nanti tuan-tuan dan perempuan berfikir-fikir, kenapa kita guna 300,000 tu instead of kita guna 1 juta yang sedia ada. Okay, alright. Okay tuan, so saya rasa sampai sini je kita punya sesi kali ni kan. Jangan kita bawa kan lagi sampai tengah hari kita ni. Kan? Terima kasih banyak tuan untuk perkongsian hari ni. Kan? So kepada yang baru masuk mungkin tadi tak tahu siapa Tuan Azizan ni kan. Tuan Azizan ni adalah owner kepada Asia Camp, which is ada perniagaan yang menjalankan. Dia ada 3 tadi dia cakap. Satu facility prasarana untuk team building kan. Lepas tu ada aktiviti tu sendiri dan juga ada untuk penginapan resort dan penyediaan makanan untuk tetamu resort lah. Okay, right. So tak dapat hantar tak dapat ibu. Okay, alright. So boleh cari mungkin tim boleh sharekan website Asia Camp dekat dalam link, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Memang ada macam-macam event. Emma sendiri pun pernah buat dekat Semenyih untuk aktiviti team building, memang sangat-sangat seronok. Dan saya sendiri pun pernah menginap dekat Taman Negara Pahang bawah Asia Camp. So the best dekat sana adalah jambatan gantung pada saya tuan, jambatan gantung dekat Taman Negara. So dalam resort kita ada jambatan gantung. So saya macam wow. Wow, best kan. So tapi dekat Taman Negara tu sendiri dah the best lah. Okay, right. So boleh cari Konsultan HR ke Tuan Konsultan HR. So boleh share website Konsultan HR ke Tuan konsultan HR ke sekarang? Saya konsultan terhadap staff saya. Okey, konsultan untuk staff sendiri. Okey, team building dia bukan HR lah, tapi ada menjalankan aktiviti team building. So ada memang ada team building lah. Even saya sendiri pun buat kat sana. Okey. Right, so tu team saya dah letakkan ni website.
Mungkin boleh play lagi sekali yang terakhir. Boleh? Lagi sekali tengok apa yang ada dekat sembunyi. Tengok. Okay, right. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang stay sehingga ke hujung. Okay. Right. So, ilmu yang mana bermanfaat ni boleh share dengan kawan-kawan lah supaya kita orang bisnes tu supaya semua dapat kembangkan bisnes kita, menakluk negara kita sendiri, tuan. Ya. Okay, right. Ada sepatah dua kata, tuan? Ada. Saya ada banyak kongsi berkaitan dengan pembinaan pasukan. Bagaimana saya membina pasukan syarikat saya dari 1 orang ke 40 orang. Jadi itu level saya lah sekarang ni. Jadi saya ada kongsikan kaedah-kaedahnya di Facebook saya. Boleh pergilah Facebook saya. Boleh bagi link. Muhammad Facebook ada. Yunus. Muhammad Azan Yunus. Muhammad Azan Yunus. Ada Boleh berkawan dengan dengan saya. Kalau yang mana belum follow saya, mungkin ada juga orang yang belum follow kan. Saya pun ada juga dekat Facebook, Rizwan Hasan. Kalau search hashtag Tuan Accountant tu, insyaAllah keluar muka saya lah. Nanti saya akan kat situ pun saya dah ada tulis, ada tag Tuan Azizan pagi tadi. Boleh tengok dekat post pagi tadi. Boleh follow Tuan Azizan. Okay? Terima kasih. Alright. Okay, so terima kasih sekali lagi. Terima kasih Tuan Azizan. Terima kasih juga kepada tim MR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jumpa lagi.